Dengar aku belakang? Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapnya semua peserta telah bersedia untuk solat tamrin kita pada petang ini. Bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Pertamanya, syukur kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama berkumpul dalam Google Meet ini bagi mendengar kuliah dasar 3 yang bertajuk Pandemik Titik Tolak Revolusi Dakwah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Atif Banin bin Mat Hassan. Dengan ini, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz. Falyatafaddal ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar? Dengar. Okey. Dengar. Alhamdulillah wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Terima kasih kepada pengurusi majlis kita pada petang yang berbahagia ini bagi program Tamrin Jundiyat 2021. Dan insya-Allah saya yang diraikan kepada jawatan kuasa Tamrin Jundiyat bagi sesi 2021 ini, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya, marilah kita sama-sama meninggikan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi dapat hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang luasnya. Kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan ketaatan kita sehari-harian kita untuk mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah-ibadah tertentu yang difardukan ataupun disunatkan kepada kita semua. Alhamdulillah. Firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba, iaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan tidak mereka merasa takut kepada sesiapa pun melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-39. Jadi berdasarkan kuliah ataupun pengisian kita pada petang ini yang kuliah dasar 3 ni yang tajuk Pandemik Titik Tolak Revolusi Dakwah. Suatu yang orang kata agak bombastik kalau bahasa muda zaman sekarang ni, bombastik. Kecek luar ke nak kecek Kelantan boleh belakang tak? Ada orang luar ke? Tahu? Ada. Boleh belakang. Ada orang luar. Kalau ada luar kita capu-capu. Jadi petang ni kuliah dasar 3. Maksudnya telah 2 kuliah muslimat telah lalui pada hari inilah. Jadi pada tajuk Pandemik Titik Tolak Revolusi Dakwah, kayaknya satu tajuk yang amat luas, boleh amat luas dan mempunyai perbincangan yang pelbagai skop lah, aspek. Cumanya pada petang ini mungkin kita kecilkan skop tersebut kepada diri kita lah, nisbah kepada diri kita seorang muslimat, seorang pelajar dan seorang remaja lah di sekolah ataupun di tempat masing-masing. Kerana dalam grup kita ataupun dalam Google Meet kita pada hari ini semuanya masih remaja kan. Tak ada orang tua, tak ada umur 40, 50, tidak ada tak. Pandemik, apa yang dimaksudkan pandemik tak? Walaupun saya ni bukanlah doktor, tapi benda ni kita tak harus mengetahui juga. Pandemik ni suatu kata penyakit yang mana merebak
ke seluruh negara. Berbeza dengan epidemik. Kalau sebelum ni kita mendengar COVID-19 ataupun COVID-19, kita dengar sebelum ni ia merupakan suatu penyakit virus yang bersifat epidemik. Epidemik itu bermaksud hanya merebak berlaku di sesuatu daerah tertentu saja, iaitu kita tahu berasal daripada virus COVID-19 ini daripada China, iaitu di Wuhan. Kemudiannya merebak sehinggalah setakat ini boleh jadi ataupun mungkin melebihi 187 buah negara telah merebaknya wabak COVID-19 ini. Epidemik hanya khusus pada beberapa negara, mungkin China. Itu masa tu masih lagi epidemik. Berlaku suatu virus yang besar tapi hanya berlaku di negara China. Tetapi sekarang ni tidak dah. Ianya merebak ke seluruh negara, 187 negara. Malah mungkin lebih lagi berlakunya wabak COVID-19 ini. Itu bermaksud pandemik. Kemudiannya apa kaitan pandemik ataupun sekarang inilah kita hari ini PKP 3.0 ataupun PKP 3.0. Kita berada pada fasa perintah kawalan pergerakan. Kita tak boleh pergi sekolah pun tidak, lagi masjid pun tidak, nak pergi ke market pun kita budak kecil. Tak dibenarkan. Kalau remaja papa awak tu boleh melakar lah. Sebab pasal melakar dah. Kalau budak-budak tidak boleh. Nak pergi ke pasar pun budak-budak tak boleh. Jadi apa kaitan tajuk kita ni? Titik tolak revolusi dakwah dalam suasana pandemik pada hari ini. Kita tahu, kita semua tahu, bahkan adik-adik semua tahu melakar. Tak nanti koyak, bahkan tahu melalui suasana yang dialami. Pandemik COVID-19 ini suatu kata wabak yang memberi suatu impak yang besar, suatu fenomena yang memberi kesan yang amat besar. Ibarat kata suatu wabak yang memberi suatu kesan yang mengejut kepada kita semualah. Ingat lagi tak pada 18 Mac 2020, setahun lebih dah kita telah berada dalam pasca situasi COVID-19. Bermula 18 Mac 2020, itu tahun lalu, kita pada awalnya kita tidak dibenarkan keluar. Tak sekolah, tak boleh keluar rumah, duduk rumah, berkurung dan sebagainya. Makan hok muan aku jadi gemuk belaka. Sebabnya apa? Duduk rumah, makan kejap, makan. Berdoa macam awak ni, adik-adik. Tidak ada tanggungjawab lain melainkan hanya belajar di sekolah. Lainlah kalau macam orang besar, macam saya lah, ada keluarga apa, kita duduk rumah, makan juga macam awak semua, tapi tak kita cara ke anak, cara ke rumah, cara ke masalah itu. Masalah ni banyak perkara yang kita kena buat dalam suasana COVID-19. Tu di rumah, tu barulah kita hok biasa ni, rakyat biasa. Apatah lagi mereka yang berada pada frontliner, barisan hadapan. Mereka tu doktor, mereka tu otok email atau askar polis dan sebagainya. Mereka tu barisan hadapan. Mereka perlu juga melaksanakan tugas mereka walaupun dalam keadaan pandemik ini. Pandemik, kita berada dalam lingkungan wabak COVID-19. Kita di sana ada COVID-19, di sini ada COVID-19. Bahkan kita sekarang di Malaysia, semuanya kalau kita tengok peta Malaysia, kalau hok mana like KKM, page KKM ataupun MKN, Majlis Keselamatan Negara Negeri Kelantan, kita boleh lihat semua daerah ataupun kawasan di Malaysia ni semuanya merah. Tidak ada lagi kuning, tidak ada lagi jingga, tidak ada lagi hijau. Semuanya merah. Itu nak oyaknya kepada kita semua, nak sebut kepada kita semua berada dalam suasana pandemik yang amat begitu serius. Hari ini tak tahu berapa hari ini. Okey, 7,000 lebih ke? Kalau kemarin 8,000 lebih. Kemarin dulu 8,000 lebih. penyakit ni 8,000 lebih hari ini. Astagfirullahalazim. Suatu jumlah yang menakutkan kita semua. Tapi walaupun kita dalam suasana pandemik ini, tapi kita sebagai orang mukminah, orang yang beragama Islam, yang mukmin, kita harus menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tapi di sebalik takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena terima dengan iman kita. Tak boleh kita terima dengan hawa nafsu kita. Kita menyalahkan Allah Taala, kita menyalahkan agama Islam dan sebagainya. Tak boleh. Kita kena muhasabah diri kita dan kita kena terima dengan qada-qada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rukun iman yang ke-6. Yang qada-qada. Yang ke-6 ni
beriman kepada qada hak ni lah hak paling susah sekali orang nak memahami, orang nak praktik tatbik ke, nak laksanakan, nak praktikalkan dalam diri rukun beriman kepada qada hak ni lah hak paling sukar sekali. Memang sukar sekali. Kalau kita mungkinlah tak apalah mikir sangat tentang Tuhan, sebab adik-adik masih lagi dijaga oleh ibu bapa atau mungkin boleh dijaga oleh tok nenek, ibu saudara dan sebagainya. Tapi sekena ibu bapa adik, ianya akan menjadi suatu bebanan lah. Suatu bebanan untuk dia menjaga kehidupan dia tu dalam suasana pandemik, dalam suasana kesengsaraan, dalam suasana cabaran yang begitu besar. Maka kita pada hari ini, adik-adik di sini semuanya muslimat pada hari ini, tak ada muslimin nak sorry, kecuali dalam gambar tu, sorry muslimin. Kita pada hari ini, walaupun dalam suasana PKP, tapi tanggungjawab kita tetap ada. Kita tetap juga frontliners, walaupun bukan di hadapan mata masyarakat awam. Itu kita kena letak yang pertama. Hari ini kita nak bercakap tentang dakwah. Adik-adik semua di sini dalam Google Meet pada petang ini semuanya adalah barisan hadapan di sekolah masing-masing. Barisan frontliner, barisan hadapan dalam benteng dakwah di sekolah adik-adik. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey, yang pertama kita kena faham apa itu dakwah. Ni mungkin saya bagi saya ringkas sajalah. Mungkin pengisian sebelum ni kuliah 1, kuliah 2 telah didedahkan tentang benda ni. Itu kita mesti faham apa itu dakwah. Dakwah dari segi bahasa itu kita bermaksud seruan, ajakan ataupun panggilan. Dari segi istilahnya iaitu mengajak manusia ke arah kebaikan menuruti perintah Allah Subhanahu Wa Taala serta dalam masa yang sama menyuruh kepada perkara kebaikan dan mencegah perkara kemungkaran atau mencegah perkara mungkar. Itu dari sudut istilahnya. Maka dakwah yang kita faham dalam kepala kita merupakan suatu kerja yang mengajak orang, yang menyeru orang, yang memanggil orang. Mengajak ke arah mana? Iaitu mengajak ke arah kebaikan, ke arah kebajikan, ke arah ketaatan. Dan kerja dakwah juga adalah di samping kita menyeru, memanggil, kita juga yang keduanya iaitu kita mencegah, melarang orang buat jahat, melarang orang kemungkaran, mencegah. Kemudian kita ni kalau boleh kita mengubati kemungkaran tersebut. Itu dalam konteks dakwah kita pada hari ini. Dalam dakwah ini kita perlu ada 3 ilmu lah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita perlu ada 3 ilmu. Bila mana kita terlibat dalam dunia dakwah ini, tak kira lah mungkin pada hari ini kita berada dalam dunia dakwah di sekolah kita. Mungkin selepas pada kita habis tempoh belajar sekolah, kita menjadi mahasiswa. Kita menjadi benteng dakwah di peringkat mahasiswa ataupun di pengajian di IPT ataupun IPTA masing-masing. 3 ilmu yang kita perlu fahami dalam dakwah itu. Yang pertama sekali at-tablighiyah. At-tablighiyah mudahnya at-tabligh, menyampaikan. Dalam dakwah ini tugas kita, ilmu yang kita kena ada itu, tugas kita ialah menyampaikan. Ini ilmu dalam dakwah, dunia dakwah. Kita yang pertama mesti kita at-tabligh, menyampaikan. Menyampaikan apa? Iaitu menyampaikan risalah tentang agama Islam, kebenaran agama Islam. Kerana mungkin di luar sana tu mungkin ada belum lagi memahami secara jelas apa itu agama Islam. Kenapa aku Islam? Kenapa aku perlu solat? Kenapa aku perlu puasa? Kenapa aku tak boleh buat macam orang lain? Kenapa aku boleh buka aurat? Kenapa aku kalau bermain bola tak boleh pakai seluar atas pada lutut dan sebagainya? Itu adalah at-tabligh, kita menyampaikan kebenaran agama Islam. Sebarang penjelasan, keterangan dalam agama Islam, itulah tugas kita. Yang pertama itu at-tabligh, menyampaikan. Tugas kita menyampaikan. Yang keduanya ilmu berkaitan dakwah ini iaitu at-takwiniyah. Bahasa yang mudahnya at-takwin, iaitu kita mengajar, mendidik orang lain. Mengajar dan mendidik orang lain. Dalam kita berada dalam dunia platform dakwah ini, selepas pada kita memberi risalah ataupun penerangan tentang agama Islam,
tentang kebenaran agama Islam. Kemudiannya, mari yang kedua iaitu kita, orang dah tahu, orang dah jelas dah apa itu agama Islam, kemudian kita mengajar, mendidik orang untuk mengamalkan apa yang terkandung dalam agama Islam. Apa yang terkandung dalam agama Islam itu terlalu banyak. Apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu yang pertama. Yang keduanya, apa yang terkandung dalam As-Sunnah ataupun hadis Nabi SAW. Kemudian apa yang dilakukan oleh para sahabat, kemudian para ulama, itu adalah perkara-perkara kebaikan yang perlu kita ajar dan didik kepada orang lain. Bukan semata-mata benda yang terkandung dalam Al-Quran, dalam hadis, tapi benda yang datang daripada mungkin para sahabat, para ulama. Mungkin benda tu kita boleh ajar kawan-kawan kita ataupun masyarakat setempat untuk mendidik dan mengajar mereka melakukan apa yang dibuat oleh Nabi SAW, para sahabat, para ulama dan sebagainya. Kerana apa yang dia ajar oleh para ulama, para sahabat tidak dapat tak lari daripada apa yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tak lari dah. Dua ni tak lari dah. Maka itulah selepas kita menyampaikan, kita mengajar dan mendidik. Sebagaimana kita berada di sekolah, itulah tugas cikgu di sekolah kita, ustaz, ustazah, cikgu, teacher dan sebagainya, mengajar dan mendidik kita. Mula-mula sebelum kita masuk ke sekolah Muhammadi perempuan, kita mungkin tak kenal lagi apa tu ilmu doain, ilmu mutalaah, ilmu sirah dan sebagainya. Kita tak tahu. Tapi pada darjah 6 tu kita telah ada orang sampai dah kepada kita. Kalau mu nak ngaji lebih tentang agama Islam, mu nak ngaji aliran Islam, mu masuk sekolah agama lah. Tu at-tabligh, contoh at-tabligh. Orang menjelas sikit. Cara dia mau nak ngaji agama, masuk sekolah agama lah. Mahak Puan, Mahak Laki, MPI, Takadum Ari dan sebagainya. Itu pada darjah 6. Kemudian pada kita tingkatan 1 ataupun kalau dulunya ada peralihan, sekarang ini mungkin tak ada dah. Tingkatan 1 hinggalah tingkatan 5 ataupun tingkatan 6, itu dan diajar. Itu dalam konteks sekolah lah, cikgu. Mendidik dan mengajar kita tentang ilmu dalam agama Islam. Kerana pada peringkat awal ni, orang tak tahu lagi, Islam itu agama benar, Islam itu agama daripada Allah, agama daripada yang dibawa oleh para Nabi pada Rasul. Itu yang pertama, at-tabligh. Kemudian bila tahu, masuk pada yang kedua, tadi iaitu at-takwiniyah ataupun at-takwin dan ajaran. Di situlah kita diajar. Diajar tentang ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu fardu'ain, ilmu bagaimana nak solat, cara nak solat. Kemudian cara kita nak mantapkan iman kita, ilmu tauhid dan sebagainya. Banyak sangat. Itu ilmu yang kedua. Kemudiannya, mari pula yang ketiga, iaitu at-tatbiqiyah, iaitu at-tatbiq. Bahasa mudah, at-tatbiq itu pelaksana. Ataupun kita melaksanakan apa yang telah didedahkan, diajarkan kepada kita. Ini 3 ilmu yang perlu kita tahu dalam dunia dakwah. At-tatbiqiyah itu praktikal lah. Dalam tempoh fasa kita nak melaksanakan. Setelah kita didedahkan, setelah kita diajar, kemudiannya apa yang ketiga? At-tatbiq, untuk kita laksanakan apa yang diajar dan dididik oleh kita. Macamlah contoh yang mudah, dia ajar tentang solat. Maka mungkin pada tingkatan 1 tu kita telah belajar dah solat secara tidak langsung. Tapi bila kita belajar tingkatan 1, tingkatan 2, 3, 4, 5, 6, kita belajar lagi tambahan-tambahan dalam solat. Contohnya, kita belajar wirid-wirid dalam solat, amalan-amalan sunat dalam solat, perkara-perkara yang membatalkan solat, perkara-perkara yang perkara yang makruh di dalam solat. Tu semua kita belajar. Kemudian selepas kita belajar semua tersebut, inilah ilmu yang kita, itu at-tatbiq, kita melaksanakan. Kita tahu dah, kemudian kita nak laksana. Kita tahu dah, sekiranya kita semayang, contoh di hadapan kipas, pakai ni lah, kain kana, tiba-tiba kain dengan angin kipas yang kuat tu terselok sehingga menampakkan kaki kita. Maka dengan kita belajar tadi, tak batal solat dengan syarat kita alal fawri, menutup kain semayang kita, menutup kembali bahagian yang terdedah tersebut. Maka itu dengan didikan ajaran tersebut. Selepas pada kita didik, kita telah tahu dengan terlaksananya ilmu kita,
maka di sinilah kita tahu kita terdedah angin yang kuat, terdedah aurat, maka wajib kepada kita ni menutupnya segala dan sembahyang kita masih lagi sah, tidak batal. Itu peringkat laksana. Peringkat kita telah belajar, telah tahu, dan inilah peringkat fasa yang ketiga, kata ilmu yang ketiga yang perlu sangat-sangat kita semua fahami. Sebab pada kita tahu, kita kena laksana. Itu berkaitan 3 ilmu dakwah. Dan yang seterusnya, rukun dakwah. Rukun dakwah sebagaimana kita tahu dalam kitab Uslub Dakwah, Syekh Dr. Zaidan menyebut ada 4 rukun dakwah. Yang pertama, da'i secara ringkas. Da'i ini kita semualah, iaitu manusia yang mempunyai taklifan. Nak comel lagi, mereka yang mana mewarisi yang ada sifat-sifat 10 muasifat tarbiyah. Salimatul akal, apa dan 10 tu lah. Tak mahu dihurai di sini lah. Dan yang keduanya, al-mad'u. Al-mad'u, orang yang nak kita jumpa, orang yang nak kita seru, nak panggil. Bila kita adai, kita tukar kena panggil. Contoh Bilal tukar panggil orang semaya. Tukar laung azal. Dia laung azal kepada siapa? Maka sudah tentu kepada orang Islam ataupun masyarakat Muslim di luar sana. Bukan ada di rumah, tepi jalan, luar masjid dan sebagainya. Menandakan Tok Imam ataupun Tok Bilal ajak orang mari semaya. Itu kita adai. Kita nak mengajak orang, nak mengajak. Maka ajak siapa? Tadi Syekh Abdul Qadir Zaidan dia mengkategorikan banyak macam orang yang kita kena ajak. Yang pertamanya, golongan yang berpengaruh. Golongan yang berpengaruh. Seperti mana orang yang mungkin ada jawatan yang besar, orang yang ada pengaruh dalam masyarakat, dalam negara dia, kampung dia dan sebagainya. Yang keduanya, orang awam. Orang awam ni sebagaimana kita biasa lah. Orang awam pakai biasa ni, beli biasa. Kita. Orang awam pula, dia ada 2 pula. Sama ada orang awam tu dia kategori biasa, tahap miskin, sederhana dan kaya. Itu orang awam. Dan kemudiannya, orang yang kita nak ajak tu untuk sebagai mad'u kita tu, seterusnya itu orang munafik. Orang munafik ni antara mad'u kita. Orang munafik ni, siapa orang munafik? Orang munafik ni, zahir dia tu, dia cinta kepada Islam, cinta kepada dakwah Islam, tapi hati dia tu busuk, tak suka sebenarnya. Itu orang munafik. Itu pun sebagai mad'u kita. Kita kena ajak dia juga pada jalan agama yang benar. Kemudian orang fasik. Orang fasik ni orang yang mana tidak tahu hukum hakam hidup. Tak tahu halal, tak tahu haram, tak tahu dosa kau boleh pahala kau, tak tahu semaya gana, tak tahu puasa. Ni orang fasik. Mungkin orang fasik ni dia jauh daripada ulama, jauh daripada pokok ustaz dan sebagainya. Menyebabkan dia ni jahil agama. Dia buat tapi dia tak tahu benda tu. Menyebabkan dia melakukan kemungkaran setiap masa. Itu orang fasik. Dan kemudiannya yang ke 1, 2, 3, 4, 5 iaitu orang yang pertama tadi, orang yang berpengaruh, orang awam, orang fasik, orang munafik dan seterusnya orang non-Muslim, orang yang bukan beragama Islam. Itu pun merupakan mad'u kita. Mad'u kita. Mungkin kita berada di sekolah agama, sudah tentu semuanya mereka beragama Islam. Mungkin kalau sahabat-saudari, sahabat semua ingat, mungkin ada dari kalangan kita ni, dulu mungkin ada yang bersekolah kebangsaan yang biasa. Sekolah rendah kebangsaan. Sama ada SMEK 1 ke, SMEK 2, SMEK 3 dan sebagainya, mungkin ada. Dan mungkin di sana ada kawan dia yang non-Muslim. Maka mereka atau pesaing kita dulu tu pun merupakan mad'u kita, sasaran kita. Untuk kita berdakwah, mengajak dia kenal agama Islam. Mula sekali kita kena ajak dia kenal agama Islam. Tu dulu. Jangan pula kita kata, sayang kita dulu, mu masuk Islam lah. Itu drastik lah. Suruh dia masuk Islam tanpa dia kenal Islam. Itu suatu benda yang mustahil lah. Macam kita nak masuk sekolah Mahad Puan, sudah tentu kita kena kenal dulu. Oh, sekolah ni gini-gini. Oh, sekolah hebat. Oh, nak masuk sekolah Mahad Puan. Itu sebab kita kenal, maka kita rasa cinta sekolah kita. Begitu juga orang non-Muslim, itulah kaedah yang perlu kita
terapkan kepada mereka lah, kepada mad'un dan muslim, fasik, munafik, orang awam dan golongan berpengaruh ini. Itulah ilmu yang perlu kita dedahkan kepada mereka tadi. Itu 3 tadi. At-tabligh, at-takwin ataupun at-tablighiyah, at-takwiniyah dan at-tatbiqiyah. Itu kita kena dedahkan kepada mereka semua. Dan kemudiannya dalam uslub kita berdakwah tu, cara kita berdakwah, penyampaian berdakwah tu pula pelbagai kaedah, metod lah, cara. Sebagaimana kita pada hari ini, kita nak bercakap tentang revolusi dakwah dalam pasca pandemik ini. Masing-masing top sekolah, masing-masing tidak ada aktiviti ritual di sekolah, di masjid pun tidak ada, di tempat-tempat awam pun tak ada. Maka apa yang perlu kita buat dalam dunia dakwah kita? Apa kita kena buat? Adakah kita kena senyap sebagaimana orang lain? Sebagaimana orang lain, orang yang mana bukan frontliner. Kalau polis, doktor, dia akan bekerja seperti biasa. Bahkan mungkin 3 kali ganda kerja mereka daripada hari biasa. Kita orang yang belajar agama, adakah tugas kita berehat di rumah, tengok perkembangan semasa, tukang like, share dan sebagainya? Tu jawapannya adalah tidak tepatlah. Boleh, tapi tidak memadai dengan kita sebagai AJK dakwah di sekolah. Tak memadai. Kalau kawan kita yang bukan JK Tarbiyah, tak apa bagi mereka, tak apa bagi dia, tak apa. Tapi kalau kita ni tidak, kita kenakan tidak bagi kita. Kalau sehari kita yang lalu dalam hidup kita tanpa adanya satu usaha dakwah, satu kerja dakwah yang kita buat, maka itu sebenarnya aib lah bagi diri kita. Maksudnya diri kita sebagai orang yang melaksanakan tugas yang menggalas tanggungjawab dakwah di sekolah kita. Suatu aib lah. Aib tu maksudnya benda aib pada diri kita sendirilah. Adapun ramai-ramai ni, kita kena masing-masing kena bermuhasabah. Apa yang perlu kita buat dalam skop dakwah kita dalam suasana sekarang? Saya yakin adik-adik dalam semua ni, semuanya 80 hari, 87 hari, boleh jadi semuanya ada telefon masing-masing. Kalau tidak ada telefon masing-masing, mungkin boleh jadi ada orang pinjai ke dia. Semuanya tak lagi daripada memegang gadget telefon. Maka adakah dunia sekarang ini dalam pasca pandemik ini akan menghentikan kerja kita daripada kerja dakwah? Sudah tentu jawapan dia tidak. Tak berhenti. Walaupun kita tak sekolah, walaupun kita tidak belajar secara bersemuka, secara fizikal, tetapi gerak kerja dakwah tetap akan berlaku juga. Apa yang dimaksudkan revolusi ini sebenarnya? Adik-adik kena faham. Apa yang dimaksudkan revolusi? Sebagaimana kita tahu dalam kamus menyebut revolusi ini adalah suatu perubahan. Perubahan dalam metod cara kita berdakwah. Maksudnya, pada suasana pandemik sekarang ini, aktiviti kerja kita ni berubah ke arah sesuatu yang baru. Tidak guna lagi cara yang lama. Dan sebagaimana saya sebut pada awal tadi, COVID-19 ni merupakan suatu fenomena yang mengejutkan dunia. Bukan saja Malaysia, tapi dunia. Mengejutkan. Dengan semua kebanyakan negara pernah di lockdown. Di lockdown maksudnya tak ada pergerakan, tak ada, semua sektor di lockdown, ditutup. Sehingga kita pada hari ini juga masih berada dalam PKP dan di lockdown, hanya beberapa bahagian saja dibenarkan, sektor penjawat awam, perniagaan dan sebagainya hanya dibenarkan, tapi persekolahan lockdown terus, tidak ada. Kecuali ini ada PDPR. Tak, hanya berlaku PDPR. Itu pun ramai menjadi, itu pun mendapat keluhan ramai cikgu, ramai anak murid. Sebelah cikgu mengeluh gini, buat, tapi anak tidak mendapat sambutan anak murid. Anak murid pula mengeluh juga, payah tak payah dan sebagainya. Masing-masing mengeluh. Tapi kita sebagai abna, anak-anak dakwah ni, kita tidak boleh memikir lagu tu. Boleh kita nak mengeluh, tapi keluhan itu hanya kepada Allah SWT. Kita kena terima cara belajar kita sekarang. Itulah revolusi pembelajaran dalam dunia pendidikan pada hari ini. Itu kita kena terima. Mungkin lepas ini kita tak tahu dah bagaimana cara corak sistem pendidikan. Ni kalau kecek bab pendidikan lah.
Tapi kita tak boleh hurai panjang, berbalik pada dakwah tadi. Pada hari yang biasa atau tahun yang kebiasaan yang tidak ada pandemik, mungkin aktiviti dakwah kita berlaku di sekolah seperti biasa. Kita buat kuliah, kita buat pengisian rohani di masjid, di dalam dewan yang besar. Kemudian kita mengadakan katibah, qiyamulai, bermalam di sekolah, tidur. Kemudian kita ada muhasabah bersama-sama. Kita ada semua tu. Dengar ke? Putus. Dengar. Kita sambung balik. Apabila kita berada dalam suasana pandemik ini, ianya bukan suatu penghalang untuk kita meneruskan kerja-kerja dakwah kita. Sebagaimana sebelum ni adanya aktiviti bersemuka, adanya pengisian rohani dan sebagainya, tetapi jangan kita jadikan asbab ataupun alasan pandemik COVID-19 ini sebagai suatu penyebab halangan untuk kita teruskan kegiatan dakwah kita. Maka apa yang perlu kita selarikan dakwah kita dalam suasana sekarang ni? Walaupun sekarang ni kita tak boleh bertemu dah, tapi apa benda yang perlu kita laksanakan juga? Lebih-lebih lagi kerja-kerja berkaitan dengan dakwah ini. Kerana dakwah ini sebenarnya merupakan suatu kewajipan pada kita. Ada ulama mengatakan ianya suatu fardu kifayah. Ada ulama mengatakan fardu ain. Dan Imam Ghazali rahimallahu ta'ala mengatakan kerja dakwah ni fardu ain kepada mereka mengikut suasana, mengikut kadar kemampuan masing-masing. Maksudnya di sini, ianya bukan merupakan suatu benda yang sunat, kerja dakwah ni. Bukan kerana yang sunat. Adapun kita berpuasa, ada wajib, ada sunat. Tapi kerja dakwah ni, memang kerja dia wajib. Wajib. Kerja kita kena buat benda ni. Tidak boleh kita pinggirkan kewajipan kita ini. Maka dalam suasana sekarang ni, apa yang kita kena buat? Dalam suasana kita, orang kata, dulu adik-adik mungkin penat pergi sekolah, kemudian kelas pukul 8 hingga pukul 1. Kemudian kalau dekat nak puasa, dengan tambahan lagi, kelas tambahan, pukul 3, pukul 5, dengan tuition lagi hujung minggu. Dalam suasana tersebut, adik-adik rasa penat, letih dalam nak belajar. Sekarang ni semuanya lenang. Semuanya tenang. Belajar tak penat mana. Hanya kemudian buat kerja yang ditugaskan. Itu sekarang.
Dan dalam tempoh sekarang ni, banyaknya masa lapang. Yang pertama, adik-adik kena lakukan sebagai kita lah benteng dakwah, frontliner dakwah di sekolah kita. Yang pertama sekali, kita kena manfaatkan masa yang ada ini, yang kita study, memperbanyakkan baca bahan-bahan ilmiah, bahan-bahan yang berkaitan dengan keilmuan agama Islam, teori-teori dakwah dan sebagainya. Ini adik-adik kena perbanyakkan, perlebatkan. Ini inisiatif diri sendiri lah. Mungkin pada hari ini, alhamdulillah, satu program Alamaya sebagai pencetus membangkitkan semangat adik-adik untuk melakukan suatu kerja di luar waktu pengisian dalam Alamaya ini. Alamaya yang kita buat pada petang ini sebagai pembangkit rasa semangat adik-adik semua untuk buat kerja selepas pada ni, lepas habis taklimat ni ataupun kuliah ni. Maka selepas itulah adik-adik akan buat kerja-kerja dakwah. Yang pertama tadi Ustaz sebut, iaitu kita kena perbanyakkan ilmu. Kena perbanyakkan ilmu ilmiah lah. Ilmu berkaitan dengan agama Islam, agama kita. Sebab kita nak berdakwah ni, sudah tentu nak berdakwah tentang agama kita. Kalau kita orang Islam, tak tahu agama kita. Nak kecek agama kita tapi kita tak tahu. Mustahil. Wa huwa muhal. Benda yang mustahil. Nak kecek bagi kita tidak tahu. Mustahil. Kita nak kecek bab tudung. Contoh ada adik pakai tudung. Adik tahu. Shawl, tudung labuh, bidai 40, 45, 60, 55. Adik-adik tahu. Bila adik-adik tahu, adik-adik akan dapat gambaran. Nak ayat kau orang, beli bidai 60 lah. Buat pelajar muslimat di Kementerian besar. Tak tahulah kalau sekolah kena pakai bidai berapa. Cuma ayatnya bidai 60 ni kita tahu itu selari dengan hak sekolah nak. Hak syariat kita nak. Itu tudung besar. Ataupun tudung yang menutup parah dada kita. Itu hak kita tahu. Barang yang kita tahu. Maka begitu juga dengan agama Islam. Kita kena tahu. Tahu pula banyak perkara lah berkaitan dengan Allah, Tuhan kita. Kita belajar tentang sifat 20. Belajar tentang kenabian, kerasulan. Belajar tentang hadis, zikir-zikir dan sebagainya. Kalam-kalam tausiah dan sebagainya. Daripada sahabat-sahabat Nabi. Kita belajar semua. Inilah kita kena manfaatkan sekarang. Rugi kalaulah kita duduk saja di rumah, kita tidak ada kerja yang membebankan kita terlalu banyak, tapi kita duduk saja-saja. Kalau kita orang biasa, sebagaimana saya sebut awal tadi, bukan JK dakwah, tak apa. Tapi sekarang kepastian untuk kita menuntut ilmu. Sama ada sekarang ni banyak dah nak cari dalam keadaan mengejut. Maka suasana peralihan cara orang nak berdakwah daripada mengajar bersemuka nak pergi dengan agama. Hanya dulu nak pergi dengan kuliah tidak kena pergi tempat orang mengajar. Sama ada masjid, program-program kuliah dan seumpamanya lain. Itu dulu suasana tradisional. Tetapi sekarang telah berubah 100%. Nak pergi ilmu sekarang ni hanya buka Facebook, buka YouTube atau buka link page mana-mana. Carilah yang mana kita mahu. Ilmu tentang apa? Akidah. Ilmu tentang apa? Fiqh. Ilmu kalau sebelumnya ilmu tentang puasa, fiqhul mar'ah dan sebagainya. Kita carilah. Cumanya dengan syarat kita kenali tok guru kita tu dululah. Mulai ustazah kita sekolah, ustazah kita sekolah. Kita tanya, ustaz ni okey ke mengajar? Bila ustaz kita kata okey, maka nadalah ilmu dengan dia. Kerana guru juga merupakan penting, kita kena kenal. Kalau dia orang yang tidak sepatutnya mengajar, tapi dia mengajar, maka boleh jadi ilmu kita tu jadi tak lunak. Bahasanya tak lunak. Tak sepatutnya kita faham lagu tu, tapi kita faham kot lain. Itu sepatutnya. Maka dalam pemilihan guru, kita kena ambil cakna jugalah.
Okey, itu yang pertama. Dalam kelapangan masa ni kita kena cari ilmu. Yang keduanya, kita adik-adik semualah merupakan generasi muda, generasi milenial, generasi yang hidup dalam suasana kemudaan, dalam suasana ICT, dalam kemajuan yang begitu canggih. Sebagaimana sekarang ni, nak beli makanan sekarang ni, tak nanti kena pergi ke kedai, hanya klik-klik telefon, siapa barang tu ke rumah kita. Itulah sama ada dengan Food Panda. Kalau kita beli barang hot kering, mungkin boleh jadi kita beli melalui aplikasi Lazada, Shopee, JNT dan sebagainya. Banyak kaedah kita boleh sekarang ni. Tu zaman adik-adik. Dan hok peringkat ayah kita hanya merasa menumpang saja. Tapi ianya sebenarnya zaman adik-adik. Ayah-ayah kita tu hanya menumpang zaman adik-adik. Kerana apa ni mereka, ialah bahasa mudahnya akan berlalu, pergi meninggalkan kita. Kalau mereka panjang umur dapat melihat zaman adik pula, maka mereka panjang umur boleh melihat pula. Adik suatu hari jadi mak ayah, maka anak-anak adik itulah zaman dia pula. Adik-adik hanya menumpang zaman anak-anak pula. Maka hari ini zaman adik-adik. Dunia maya bagi zaman milenial, anak muda zaman sekarang. Maka hari ini antara suatu platform yang paling besar untuk bergerak dalam dunia dakwah adalah alam maya. Itu kita kena tahu. Adik-adik semua tahu dah. Cuma nak sebutkan, nak perjelaskan lagi, ini adalah suatu platform yang luas, yang terbuka luang untuk adik-adik masuk menzahirkan kerja-kerja dakwah adik-adik semua. Ini. Kalaulah kita golongan generasi milenial, jadilah golongan generasi milenial yang menyampaikan uslub dakwah tadi. Menyampaikan dakwah dalam uslub cara kita nak masuk dalam dunia media baru ni. Sebab ayah-ayah kita, tok ayah kita atau ustaz-ustaz hok berumur, ustazah-ustazah hok berumur mungkin boleh buat, tapi mereka tu tak sefasih, tak secekap adik-adik zaman sekarang. Adik-adik zaman sekarang dengan otak pikak zaman sekarang dah. Wish hari nak handle telefon. Contoh, pecek ni jadi gini. Pecek ini. Orang tua hanya gapo? Orang tuanya hanya tahu nak akak telefon, tutup telefon. Tu orang tua lah. Bila adik-adik ni mahir ke arah tu, maka adik gunalah kelebihan menggunakan media baru ni atau media sosial ni sebagai satu tempat platform adik-adik untuk menyampaikan dakwah tersebut. Ini yang kedua lah. Kita tak boleh jadikan kita sendiri sebagai penghalang untuk kita terlibat berkecimpung dalam dunia media sosial pada hari ini. Tak boleh. Tak boleh kita jadikan diri kita ni sebagai penghalang. Ataupun kita mencari penghalang untuk kita menidakkan, menafikan kita daripada terlibat dalam dunia dakwah alam sosial atau media sosial pada hari ini. Tidak boleh. Bagaimana kita tahu, media sosial hari ini merupakan suatu platform yang tidak ada undang-undang. Tidak ada tapisan. Tidak ada saringan untuk masuk dalam dunia media baru pada hari ini. Terutama media sosial lah. IG, Twitter, apa lagi? Facebook, WeChat dan lain-lain lagi. Banyak. Tidak ada saringan. Tidak ada tapisan. Nak je beli telefon, ada internet, download, kemudian aktifkan atau login hak kita nak Facebook ke IG ke, maka wujud dah kita aplikasi tersebut, pautan tersebut. Maka itu suatu kelebihan kepada adik-adik semualah untuk berkecimpung dalam dunia dakwah dalam media sosial ini. Dan setelah tahu kita terlibat dalam dunia maya ni, seterusnya kita kena berani. Yang ketiganya, kita kena berani menyatakan kewujudan kita ni dalam media sosial. Kita kena berani. Kita kena berani. Berani dalam sudut kita menyampaikan dakwah kita. Contohlah, nama saya Siti Alia. Contohlah, kalau saya perempuan. Saya guna Siti Alia. Kemudian mungkin saya letak profil saya, profil
yang gambar kartun, contoh gambar sahabat kartun, dan tulis nama kita sebenar, kita nyatakan dia, maksudnya kita menyampaikan ilmiah, itu kita berani menyatakan kewujudan kita dalam dunia media. Kita kena berani. Sebab apa saya sebut berani? Sebab ada di sana orang yang takut dengan media sosial. Dia takut orang tahu dia ni guna Facebook, maka dia buat nama orang lain. Contoh, mama sayang papa, contoh, buat Facebook, mama sayang papa. Orang tak kenal dia, orang tak kenal identiti dia, maka di situ dia boleh jadi nak sebar hak molek pun dia, hak tak molek pun dia belaka. Sebabnya orang tidak ketahui siapa pemiliknya. Walaupun kalau kira Facebook boleh check, tapi kalau kita siapa hak dia nak check tu, siapa tak? Tak ada orang rajin lagi check tak. Maka kita kena berani mewujudkan diri kita. Kalau nak guna nama samaran sekalipun, gunalah nama samaran yang melambangkan identiti kita. Contohnya di sekolah, orang gelar kita si cantik. Maka Facebook itu si cantik. Tak apa, sebab orang telah mengenal kita. Kawan-kawan kita telah kenal kita. Maka jika kita dalam Facebook, posting Facebook kita, IG kita buat ayat, orang kena ada. Dia ni, semua buat ayat gini, ayat-ayat harmoni, memang passion dia. Sekolah dia pun gitu. Orang kena ada. Itulah akhlak dia, identiti dia. Sebaliknya, orang yang tidak berani, itulah tadi, kerja dia, boleh jadi dia sebar hak betul, hak palsu. Lebih-lebih lagi, dia sebar hak benar fitnah. Itu waliyazubillah min zalik, kita tidak mahu lah. Itu bukan tugas kita sebagai pendakwah menyebarkan fitnah. Sebab itulah saya letak nombor 3 tadi, kita kena berani menyatakan diri kita, wujudnya kita ada IG. Bahkan kita kena rasa bangga lah. Bangga tu dari sudut bukan keduniaan, tapi bangga kita menyatakan diri kita ni ada Facebook. Aku buat kerja dakwah dalam Facebook. Itu kita kena bangga. Jangan salah faham sini. Jangan kata ustaz kata bangga ada Facebook, bangga ada IG. Bangga dari sudut ke dunia tak perlu. Tolak ke tepi. Tapi kalau kita bangun, kita melakukan kerja-kerja Islam, kerja dakwah, itu kita kena bangga. Sebab apa? Sebab kita ni insan yang terpilih dan dipilih oleh Allah Ta'ala. Tidak ada orang saja-saja yang mahu berkecimpung dalam ini. Melainkan orang yang faham. Melainkan orang yang faham tentang Islam, dia tahu tugas dia, maka dia kena rasa bangga. Aku tengah mengejarkan kerja Islam ni. Aku nak orang Islam, faham sebagaimana aku faham. Aku belajar dengan ustazah aku di sekolah. Itu kena bangga lah. Kita ada IG dan sebagainya. Itu yang ketiga. Kemudiannya, yang keempat, bila mana kita berani menyatakan diri kita, yang keempatnya, berani-berani dah. Tapi tidak ada alat untuk kita berkecimpung dalam media sosial ni. Tidak ada alat. Alat ni maksudnya sama ada telefon boleh jadi. Ada komputer boleh jadi. Mungkin adik-adik semua pada hari ini, pada petang ini mungkin ada yang tidak ada yang ada. Saya tak tahulah. Kalau suara kat tangan pun saya tidak nampak lah. Cumanya pernah saya pergi ke suatu sekolah, tak sebutlah sekolah mana, tingkatan 3, lelaki perempuan, saya bagi satu pengisian. Bila saya tanya siapa ada telefon, kebanyakan orang akak tangan belakang. Malaikat hanya beberapa orang saja. Itu form 3. Hanya beberapa orang saja yang tidak ada telefon. Maksudnya bila saya sebut beberapa, kita boleh bilang ramai yang orang memiliki telefon. Kalau ada adik dalam ni, saya tidak tahu lah. Wallahualam, nak suara kat tangan, tak nampak. Melainkan kalau komen dalam mesej tu, saya ada telefon, tu saya boleh tahu lah. Ini pun satu kelebihan kepada adik-adik juga. Bila kita guna Google Meet ni, ingat bukan cikgu, penjawab awam, boh saya guna Google Meet. Adik-adik pun, alhamdulillah, dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mendapat pengisian dalam Google Meet ni. Maka kena pandai-pandai lah, petik-petik. Jangan tak berani. Kena berani. Petik mesej, petik klik tu jadi gana jadi. Kena berani. Kalau nakut, sudah tentulah rugi kita. Jangan petik-petik leh ustaz sudah. Yang hak tu sudah lah. Petik-petik leh ustaz. Jangan rimuh hana pula. Jangan. Okey, itu kita kena ada alat. Bila kita nak berkecimpung dalam dunia media sosial ni, kita kena ada alat. Telefon. Tadi kita tahu dah, kita ada masing-masing boleh ada IG, sama ada di daftar dengan telefon saya dia ke di kalau dulu kat Soho
Budak-budak sekolah juga pergi CC, daftar di CC ke cyber cafe. Tapi itu ada dah je, tapi tak ada alat pula. Alat ni telefon lah. Maka adik-adik kena ada alat. Saya percaya kebanyakan peratusan mungkin boleh jadi ada. Maka manfaatkan alat yang adik ada untuk guna kerja dakwah adik, aktiviti dakwah adik. Kalaulah dihitung, dikira, mungkin boleh jadi. Ni muhasabah. Boleh jadi antara Quran duduk depan kita dengan telefon. Cuba kita tengok, hok mana kita berasa nak pegang. Sudah tentu saya rasa mata kita akan beralih kepada telefon. Hak tu. Kalau Quran pun kita akan klik sebentar, mungkin kita boleh baca. Letak kemudian masa kita tu akan banyak untuk kita berhadap dengan telefon. Itu telefon. Itu kita tidak boleh menafikan. Itu dunia zaman sekarang. Kalau dulu-dulu tak apa. Telefon tu tak berasa mana. Pergi telefon. Mungkin tak ada kamera, tak ada internet. Dulu, zaman saya sekolah tu, berasa lah. Kita satu. Ada dah orang masa tu sayang kita, ada handset ada colour. Handset butterfly tu. Ada colour. Oh, zaman tu dia lah hok paling kata Soho lah, ada telefon. Tu zaman dulu, 2000 berapa? 2000 awal 2000 2002 ataupun 3 dulu. Tapi zaman sekarang ni dah. Orang memperbandingkan jenama pula. Oh, ada iPhone. Oh, ada Xiaomi. Oh, ada Samsung dan sebagainya. Itu zaman lah ni. Ala kuliahnya nak sebut, kita kena ada alat tersebut. Kita bergerak maju dalam dunia dakwah kita. Okey, seterusnya bila mana kita ada alat tersebut, sudah tentu kita kena ada sedikit kewangan kita. Adik-adik kena ada kewangan kita. Sama ada, lah ni saya tidak tahulah. Adik-adik ni kalau dulu zaman sekolah, mungkin mak ayah akan bagi duit harian. Sama ada RM5, RM3 ke RM10 sehari. Parent akan bagi. Sekarang ni saya tidak tahulah. Mungkin ada orang bagi, mungkin ada orang tak bagi terus. Kalau ada parent bagi tu, Alhamdulillah. Kalau ada parent memahami anak dia, Alhamdulillah. Tapi sekiranya tidak ada, maka sinilah kita sahabat sesama dakwah kita, kita bantu sang kita. Berkurangan. Dia tidak ada wang untuk beli internet, untuk mengakseskan internet dia. Kalaulah kita ni sayang baik, kita faham. Dia ni kecek molek, semua update. Tapi apa yang mesti PKP ni tak update langsung status dia, benda-benda harmoni, benda-benda baik gitu. Rupa-rupa yang tadi selidik, oh tak ada internet. Maka kita, kalau kita sebagai sahabat sejati, sahabat yang memahami kerja Islam yang sebenar, kita akan sumber pula. Ambil RM10 buat beli top up untuk akses internet, untuk kerja dakwah. Contoh. Maka kita mendapat satu kantung pahala yang lain pula. Alhamdulillah. Kalau kita boleh jumpa sang itu, Alhamdulillah. Ni kalau lepas ni, pada ni mungkin 85 dekat 90 orang ni, kalau ada masalah tersebut dan kita jumpa orang yang mempunyai masalah tersebut, kita cuba selesaikan sayang kita tersebut. Rugi kalau kita bersama dalam satu medan dan satu periuk yang sama, tapi dia tu tak masuk. Rugi. Kita kena sama-sama masuk ilmu dakwah. Kita kena tolong dia. Adanya alat dan adanya internet. Itu yang ketiga lah. Yang keempat. Dan yang keempat juga, dengan adanya alat tersebut, kita kena manfaatkan, guna dengan sebaik mungkin lah. Dengan sebaik mungkin. Bila kita ada alat, apa yang kita kena buat? Sebagai kita ni, orang yang sebagai ad-da'i, pendakwah di sekolah kita dan mungkin di luar sana. Yang pertama, bila kita ada platform media sosial tersebut, sama ada Facebook, IG, Twitter dan sebagainya, yang kita perlu lakukan, yang pertama itu kita buat posting berkaitan dengan kebaikan ataupun nasihat. Itu yang pertama. Kita kena berani. Tak dia berani dah. Berani menyatakan diri sendiri, aku ada dah Twitter, aku ada dah IG dan sebagainya. Kita buat, yang pertama kita buat posting kebaikan. Itu kena buat. Ataupun kebaikan ataupun kalam nasihat. Sama ada, contoh hari ni hari Jumaat. Kita buat satu posting. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini masih lagi kita diberi umur yang panjang dan dapat meneruskan pada hari yang penuh keberkatan ini. Jom sama-sama kita baca Al-Kahfi. Itu suatu posting yang baik, itu mengajak orang ke arah kebaikan. Sekiranya kita mampu buat, Alhamdulillah. Itu salah satu sinergi dakwah kita, tenaga dakwah kita.
Itu kita kena buat. Dan lain-lain lah. Contoh kalau hari kebesaran Islam, kita ambil peluang tersebut. Ambil peluang hari kebesaran Islam tersebut, kita buat satu kalam nasihat atau kebaikan. Kita seolah-olahnya kita menggambarkan kemuliaan kebesaran hari Islam tersebut. Ini tidak dapat tidak kita kena. Sebab apa saya katakan kita sebagai yang terlibat dalam dunia dakwah kita kena buat. Kalau dalam mesej ni, dalam ni dekat 90 orang, saya kena esok 90 posting dalam FB. Ni kita kecek bab Facebook lah, dalam FB. Sudah tentu 90 elemen kalam kebaikan yang disebarkan melalui media sosial. Ni baru 90. Kalaulah kita atas sore tu, dia ada dah follower dia lah, kita bahasakan follower, pengikut. Mutabaah dia, pengikut dia 10 orang. Maka 10 orang pula akan baca, memberi kesan kepada dia. Bayangkan kalau 10 orang setiap sore dari kita ni 90 orang, 900 orang melihat seruan kebaikan tersebut. Adakah kita boleh pahala ataupun tidak? Sudah tentu kita boleh pahala. Kalaulah orang tersebut buat benda tersebut, kita tag, jom baca Al-Kahfi. Orang baru pula, maka 2 kali ganda pahala yang kita dapat. Allahu Akbar. Mudahnya kita menggunakan platform media sosial ini untuk kita menyebarkan dakwah kita. Itu sajalah. Menyebarkan posting tentang kebaikan. Yang kedua, dalam Facebook kita, dalam setiap hari itu kita kena ada beri tazkirah. Tazkirah ni dalam bahasa Melayu kita kena beri peringatan. Sebab tadi kita telah bagi benda yang baik, kebaikan. Peringatan ni, yang keduanya memberi peringatan yang baik. Dalam maksud erti kata peringatan ni, contohlah kalaulah kita melihat kepada jantina. Kalau adik-adik ni, mungkin status ni akan menyebelahi golongan wanita ataupun perempuan. Maka satu peringatan baik kita bagi, contohnya macam ada adik orang tua ni, adik akan bagi satu peringatan panasnya api neraka. Kalaulah kita tidak mahu masuk dalam api neraka yang panas, maka jagalah aurat kita sebaiknya. Itu salah satu contohlah kalam. Ni ustaz okey berbunga-bunga gapa ni, tak berbunga tak pandai, cuma ayat tu mai sendiri. Kita buat satu peringatan itu dalam bentuk harmoni. Peringatan yang bentuk harmoni, dan sudah tentu yang akan memberi kesan kepada mereka yang mudah sangat hati lembut di luar sana. Madu'un kita ni macam saya sebut awal tadi, ada hak berpengaruh. Mungkin orang berpengaruh ni hati dia kerah, boleh jadilah, Allah Alam, mungkin ada yang lembut, ada kerah. Tapi kebanyakan orang yang berpengaruh ni hati dia kerah. Dia rasa dia sahaja yang betul, orang yang kecepat betul, dia je betul. Tapi orang awam ni sudah tentu mungkin ada mereka mudah hati lembut, mudah lunak, mudah jinak dengan Islam, dengan kata-kata yang indah, dia akan rasa rendah diri. Maka bila kita sebut, beri peringatan tersebut, akan menyebabkan orang tersebut ataupun wanita, khususnya wanita lah, tiba-tiba dia akan rasa kena pakai baju hok molek lah, nak pergi tubik pasar raya apa ni, supermarket Maidin, nak pergi beli goreng pisang apa ni, contoh. Dia akan rasa berfikir kata, walaupun asalnya dia rasa nak pakai biasa-biasa sajalah, nak beli goreng pisang je pun RM2 je pun nak pergi beli, pakai biasa-biasa. Tapi takkan kita nak jadikan sebab RM2 pergi beli goreng pisang menyebab kita mata api neraka. Walhamdulillah min zalik. Tak sih. Tapi dengan sebab kita beli duit goreng pisang RM2, goreng pisang RM2 tadi, tapi akan menyebabkan kita ni lagi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang itu yang kedua, memberi peringatan yang baik. Yang ketiganya, dalam media sosial kita tu kita kena bagi ataupun masukkan gambar yang gambar tersebut adanya kalam-kalam tausiah, kalam-kalam nasihat. Tadi posting ni bermaksud mungkin postingnya ada dua lah, mungkin berbentuk statement, perkataan. Mungkin kerana ada orang ni dia tak suka sangat dengan posting ayat-ayat tu, dia kata tak berhasil. Tapi bila kita yang ketiga ni, kita masukkan gambar kalam tausiah, contoh gambar, kita letak gambar, orang lebih attract, tertarik dengan gambar tersebut, menyebabkan orang lebih baca. Maka inilah yang ketiga, kita cuba masukkan gambar. Contoh tadi, dia beli goreng pisang, kita ambil gambar goreng pisang, orang beli goreng pisang, orang muslimah yang berhijab
pakai molek lah, beli goreng pisang. Kemudian dalam gambar tersebut ataupun dalam status kita caption lah benda yang baik. Ayatnya bila ada gambar itu melambangkan nasihat kita nak uji. Contoh kita letak gambar api neraka ataupun api dah pugih. Tapi caption kita nak ayat situ, benda yang kita nak ayat situ, panah dapur saja baru tu kena sakit dah. Bila lagi panah api neraka. Contoh tu gambar lah. Gambar ni sebenarnya memberi kesan lagi lah kepada orang untuk melihat. Kadang-kadang dalam posting tu kita jangan menulis terlalu berjela-jela. Kita kalau dalam kalangan kita ni mungkin sudah ada follower, tidak ada masalah. Adik-adik rasa tak mungkin ada orang panggil apa, influencer. Ni Insta famous zaman sekarang ni lah. Soho dengan ada follower. Kalau zaman dulu follower kena tu sebab apa? Memang orang kena sungguh. Orang pergi pernah jumpa dan sebagainya. Tapi sekarang ni dalam media sosial pun boleh menjadi glamour dalam dunia sosial. Itu sudah menjadi suatu kelebihan mereka yang mencipta. Contoh kita tadi buat status dalam Facebook, jangan terlalu berjela-jela. Kalau kita ni seorang Instagramer, orang dah tidak ada masalah. Mungkin orang boleh baca, like dan share. Tapi kalau kita orang biasa baru login daftar Facebook ini, tulis panjang dah. Orang jadi tak berasa mana nak baca lah. Terkejut. Dia ni. Mungkin boleh jadi excited. Hari pertama ada Facebook, tulis berjela-jela. Maksudnya dari segi uslub kita menyampaikan bahasa dalam perkataan dakwah kita tu kena pandai lah. Mesti kita kena pandai berbunga-bunga sikit. Poin ni tidak ada masalah lah. Pandai berbunga-bunga. Itu kita kena pandai. Seterusnya, tadi yang ketiga. Yang keempatnya kita kena pandai create video. Create video yang berunsurkan dakwah lah. Sebagaimana contoh ada adik sendiri pun boleh lihat salah satu video ataupun YouTuber yang sohor di Kelantan ni, Syahmi Sazli. Video-video pendek ataupun cerita-cerita, short film, cerita pendek yang dibuat oleh Syahmi Sazli kebanyakan berunsurkan pengajaran ataupun teladan. Maka unsur-unsur begitulah yang perlu ada adik terapkan media sosial juga. Ni bagi orang yang mampu lah, bagi orang yang mampu. Dia ada kelebihan untuk mengedit, mengupload video dan sebagainya. Dia boleh guna kelebihan tersebut untuk memanfaatkan media sosial untuk masuk pengajaran, beruslubkan, bersentimenkan dakwah tadi. Sebagaimana contoh tadi saya ambil sebut tadi, Syahmi Sazli lah. Ataupun mungkin adik-adik boleh jadi, tidak ada masalah. Tidak ada halangan, adik-adik nak jadi YouTuber juga, boleh, tidak ada masalah. Tapi dengan kaedah yang betul lah. Jadi YouTuber, tapi dengan kehendaknya menyebarkan dakwah Islam itu sendiri. Sebab kita tahu kita di Malaysia ni baru je naik YouTuber ni dari 3-4 tahun kebelakangan ni. Tapi sebenarnya dunia YouTuber ni kalau kita tengok di Indonesia sana tu, negeri jiran kita, sebenarnya telah banyak. Mereka telah mendahului kita. Betapa ramai YouTuber daripada Indonesia. Sebab itulah kalau contoh adik-adik tak, kalau ada YouTube taik contoh nak cara memasak nasi Arab. Tiba-tiba tubik video. Orang Indo. Tengok video posting 2007. Lama dah posting video ni. Maksudnya orang Indo ni lama dah mereka duduk dari dunia YouTuber ni. Sebab itulah kita tak pelik Indonesia ni. Keterbukaan terlalu meluas sehingga remaja Indonesia di Indonesia kebanyakan mereka ada hak punah, ada hak nikah lain-lain agama Islam, nikah dengan orang bukan Islam. Itu yang berlaku realiti dalam suasana sekarang ni lah. Tak pelik. Tapi adik-adik sekiranya nak jadi YouTuber, jadilah YouTuber tapi selaras dengan panduan. Ada garis panduan Islam yang perlu adik ikutilah. Tidak ada masalah, tidak ada halangan. Kerana sebagaimana saya sebut tadi, sekarang ini adalah dunia adik-adik. Dunia adik-adik semua. Okey, tadi yang keempat tadi buat video. Okey, yang kelima, selepas mana kita masuk video berbentuk pengajaran ataupun taludan, yang kelimanya kita memasukkan video tentang pengajaran ataupun video-video ilmiah. Video-video yang memberi manfaat tentang agama Islam. Contoh video orang mengajar. Contoh video orang kecek tentang kelebihan berselawat.
Contoh video kelebihan tentang bersedekah pada hari Jumaat, video tentang melakukan amalan sunnah ketika dalam sembahyang dan lain-lain banyak lagi. Maka masuklah video-video ilmiah tersebut ke dalam posting adik-adik. Jangan biarkan salah satu daripada 5 saya sebut tadi tidak berlalu dalam posting adik-adik. Rugi. Kerana sekarang ni adik-adik ni duduk dalam dunia media sosial dah. Kalaulah tidak libatkan diri dalam dunia kita, ibarat kata kita sendiri seolah-olahnya nak melumpuhkan kerja dakwah ni dalam dunia dakwah ni. Satu yang saya ingin sebut, apa sebenarnya kita kena perbanyakkan video-video orang ngajar, video-video orang mondek ataupun kalang-kalang nasihat, statement molek-molek dalam Facebook ataupun dalam molek. Satu Tok Guru jawab, menjadi kewajipan kita. Apa? Sebab sekarang ni orang yang melihat Facebook, media sosial ni, orang yang begitu ramai, tidak ada sekatan, tidak ada polis yang menyekat untuk orang lihat video ataupun apa dalam yang terkandung dalam Facebook. Tetapi sekiranya kita memasukkan satu video atau satu posting berkaitan dengan keagamaan ataupun nasihat dan sebagainya, sebenarnya kita sedang memperbanyakkan hidangan-hidangan dalam dunia alam maya ataupun dunia media sosial. Itu jawapan seorang Tok Guru. Jangan kita anggap aku tak buat seorang tak apa je. Tak. Kekuatan itu mari daripada seorang. Kemudian akan lahirlah kekuatan itu sehingga seorang itu menjadi 2, 3, 4, 5, 10, ratus, ribu, juta dan trilion, milion dan seterusnya. Itulah kekuatan yang sebenar. Jangan kita menyangkakan tak apa aku seorang ya tak ada Facebook. Tak apa aku seorang ya tak posting gini-gini dan sebagainya. Tidak. Sebenarnya kita memasukkan benda tersebut sebenarnya dalam dunia media sosial. Kalau pergi sekolah agama, hari-hari hidup dia dengan Facebook, hari-hari hidup dia dengan IG, Quran tak tahu mana hala. Tetapi contohlah kita setiap hari kita ambil gambar snap Al-Fatihah, contoh bermula pada esok. Contoh kita ambil muka surat yang pertama Al-Fatihah, kita posting, masuk dari Facebook, masuk dari IG. Agak-agaknya kalau 90 orang atas ke 90 gambar Al-Fatihah, surah Al-Fatihah yang penuh tu, agaknya ada orang tak kira baca kok. Tak ada orang baca kok agak-agaknya. Rasa-rasa paling tidak mungkin ada orang yang sakut akhir baca. Maka itulah hidangan tersebut. Memperbanyakkan hidangan tentang keagamaan menyebabkan orang tak ada pilihan yang lain. Tak lain tak mungkin, wano hari ni naik posting Al-Fatihah lah kok. Mana ni cara nak buat puding karamel ni? Tak jumpa. Dah kali kena baca Al-Fatihah lah. Itu satu corak pemikiran yang perlu ada bagi adik-adik. Adik-adik ni kena. Sebab adik-adik ni tak mikir dah. Tak mikir cara nak masak. Kalau ada masak tu boleh jadilah. Kalau ada sifat keibuan tu, boleh jadi adalah. Mecik-mecik tu adalah sifat keibuan tu. Tolong masak, tolong kat saya. Tu tak apalah. Mungkin adik-adik kerja tak ada gapa di rumah pun. Selain pergi biak, tak ada. Makan tidur. Bermula pada esok, jangan lagi. Jangan makan tidur. Esok bukulah buku, baca buku tentang ilmiah. Maka biar otak kita berkembang. Biar teori-teori dakwah kita ni semakin banyak dalam kepala kita. Boleh kita terjemahkan dalam dunia sosial sekarang ni. Atau media sosial sekarang ni. Kita terjemahkan. Buatlah ayat apa-apa pun. Itulah tujuan kita memperbanyakkan hidangan. Macam contoh yang mudah. Kita makan nasi. Kita makan nasi satu lauk. Dengan banyak lauk. Maka sudah tentu banyak lauk itu akan memberi kelebihan kepada kita. Begitu juga dalam media sosial. Bila begitu banyak tentang benda-benda berunsur keagamaan, orang akan pilih. Dia ni posting ayat nyakut lah dengan saya, contoh. Maksudnya saya tu orang lain lah. Siti Zulaika, contoh. Setiap kali dia posting dia tu nyakut, kena dengan jiwa dia. Maka dia akan rasa nak friend, nak follow. Maka itu suatu kelebihan kita. Orang yang telah berminat. Itu merupakan satu mad'un yang berjaya kita tarik dalam secara tidak langsung. Maksud secara tidak langsung ni, kita tidak ajak secara bersemuka. Dalam dunia alam maya saja. Tapi kita mampu tarik orang untuk minat ke arah dunia dakwah ini. Itu suatu kehasilan keberjayaan yang molek dicapai kepada kita semua.
Okey, itu 5 semua. Ingat tak? 5. Yang pertama, buat posting kebaikan dan nasihat. Yang kedua, beri peringatan yang baik. Yang ketiga, masukkan gambar yang ada kalam tausiah ataupun nasihat. Yang keempat, buat video berbentuk pengajaran dan tauladan. Yang kelima, masuk muat turun bahan-bahan ilmiah, sama ada berbentuk video ke audio. Kau dengar? Waalaikumsalam. Dah dengar Ustaz? Dengar. Saya guna telefon ni. Dengar, Ustaz. Okey, saya sambung balik pasal peringatannya. Sekejap. Ni guna telefon. Sambung tadi ke? Jadi, bila kita tak boleh buat semua tadi, dan kita rasa, tak apa, aku tak pandai semua. Tak apalah, aku terkecuali. Tidak. Kalaulah kita tak boleh buat semua sekali, last sekali apa yang kita buat, paling kurang, kita CNP lah. Copy and paste. Kita tahu dah, sayang kita ni bahasa dia sedap, maka kita copy and paste ayat-ayat dia ke posting dia tu, kita masuk dari Facebook kita. Itu paling lemah lah, paling sudut bawah sekali. Yang penting sekali, kita tidak meninggalkan kerja dakwah kita dalam media sosial ni. Kadang-kadang kita tak kadang-kadang dalam bentuk gambar, contoh Ustaz Wimul tu. Kadang-kadang dalam bentuk gambar ni akan menarik mudah mad'u kita. Contohlah, kadang-kadang kita ni jangan bersedih pula. Hari ni like, ya ke? Ayah silap like dia. Lah ayah sedih. Lah solat dah, ayah silap like. Sedih. Jangan kita berasa sedih sebab tak ada orang like. Jangan. Walaupun kita tengok orang ambil gambar, sebuku Maggi. Tapi posting, ya Allah, tapi like, komen, melebihi apa yang kita buat. Padahal posting kita tu berbentuk kebaikan. Benda-benda yang bermanfaat, berfaedah. Orang yang sebar gambar Maggi sebuku, tiba-tiba likers dia tu lebih banyak. Jangan kita rasa kecewa dan rasa nak kecundan lah. Tak. Kita boleh guna pelbagai kaedah. Contoh kita boleh, ni Ustaz bagi mafhum khalafah sikit. Cara mikir menyalahi gapo hak orang. Contoh, tak ada orang makan Maggi ataupun spek Maggi ambil gambar. Dia pun ini makanan kegemaran orang yang paling diminati di Malaysia, Maggi. Ramai komen, itulah zaman sekolah, duk asrama apa, itulah makanan kegemaran aku, contoh. Tapi mafhum khulafahnya, benda mukhalafah yang kita nak buat sini, ni Ustaz ajarlah. Kita ambil gambar makanan spek Maggi tadi, kita buatlah. Ketika orang lapar, ramai orang akan ingat pada Maggi ni. Tapi belum tentu orang yang lapar itu akan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Salah satu memberi, tengok gambar Maggi tapi terasa kena kat aku pula. Ketika lapar, betapa ramai orang yang ingat pada Maggi. Belum tentu lagi orang lapar akan ingat kepada Allah Taala. Allah. Satu yang akas, yang berlawanan daripada orang posting tadi. Maka itu perlunya ada uslub pandai masing-masing. Adik-adik ni pijak-pijak pandai-pandai belakang. Mungkin dari sudut kreativiti ni ada pada adik cara masing-masing. Bukan saya nak ajar, bukan saya nak membentuk, membina, building up, tak. Tapi cubalah jari diri sendiri. Kalau kita mahir untuk berbahasa indah, berbahasa berbunga dan sebagainya, buatlah. Kalau kita pandai berbahasa Arab, tulis bahasa Arab, lah. Mungkin dengan kalam bahasa Arab kita tu bukan orang di Malaysia terkesan, tapi mungkin boleh jadi orang yang duduk di benua Timur Tengah sana, mungkin boleh jadi orang Arab Palestin sendiri. Kalau kita duduk up status dakwah kita berkaitan dengan jihad contoh, tiba-tiba orang Palestin baca,
gini ni Muslimat orang Malaysia, dia pun rasa tergeseh, naik semangat dia. Kita pun boleh pahala menyebabkan orang lain. Tadilah penutup bagi 5 benda yang kita perlu buat dalam media sosial lah. Okey, yang terakhirlah Ustaz rasa dalam dunia alam maya sekarang ni, kita tahu banyak alat elektronik yang ada di sekeliling kita pada hari ini. Dulu televisyen ataupun TV merupakan salah satu alat elektronik yang paling digemari, paling digilakan orang ramai. Sebab apa? Ada TV sebutir, semua orang pakat tengok. Remote ataupun nak tukar TV, seorang lah. Tak ada orang tu, baru orang lain nak tengok cerita, baru boleh tukar. Itu dulu. Tapi sekarang ni, alat elektronik ni banyak. TV, radio, dan juga telefon yang kita ada, itu pun merupakan salah satu daripada alat elektronik. Maka, TV, radio, dan seumpamanya lain, kita tidak boleh kuasai dakwah tersebut. Dunia TV, dunia televisyen, ataupun dunia radio, kita tidak boleh kuasai dunia dakwah tersebut. Tetapi dunia media sosial ini kita boleh kuasai. Dengan cara tadilah, masing-masing mainkan peranan masing-masing dalam dunia dakwah masing-masing. Buatlah suatu kebaikan posting tentang dakwah supaya kita mampu mengajak orang awam, masyarakat awam di seluruh dunia kita, khususnya di Malaysia kita ataupun di bumi Kelantan kita ni, semuanya tertarik untuk meminati kerja Islam atau faham apa itu Islam yang sebenar. Kadang-kadang sebenarnya ramai orang yang jahil sebenarnya. Dia jahil kerana tidak berani untuk rapat dengan orang yang kata berlatar belakang tentang agama. Takut. Contoh seorang peniaga, dia takut nak berdamping dengan ustaz. Takut nak berdamping dengan ustazah. Takut. Sebenarnya nak juga, tapi rasa segan, takut dan sebagainya. Maka gunalah peluang media sosial ini untuk kita menjadi orang tengah. Supaya orang yang jahil di luar sana tu rasa tertarik nak tahu Islam yang sebenar. Mungkin dengan sebab kita ayat molek, maka terdetik hati dia tu untuk berubah. Lebih lagi pada pasca COVID-19 ini, yang mana orang yang terbeban, terseksa dari sudut fizikal dan mental, maka kita gunalah uslub zaman sekarang ini untuk kita mendekati mereka. Supaya mereka tu rapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tak boleh bersemuka dah, tak boleh pergi semaya di masjid, tak boleh jumpa, tak boleh berhimpun, bersosial dan sebagainya, tapi kita cuba rapatkan hubungan dakwah kita tu dengan kita menghidupkan media sosial ni. Tak ada dengan cara tak ada. Jadi dengan kita guna telefon ni, sekurang-kurangnya tidak, kita dapat mampu untuk mengubah dunia dakwah. Terutama dalam golongan anak-anak muda lah. Terutama golongan anak-anak muda. Jadi Ustaz rasa sekadar itulah pengisian pada petang ini. Jam pun 6.25 dah. Jadi kesimpulan pada petang ini, semua saya harapkan semualah adik-adik semua, muslimat semua, supaya yang pertama sekali memperdalamilah ilmu terlebih dahululah. Memperdalami ilmu terlebih dahulu. Kerana di sana, ingat, bila kita terlibat, terkecimpung, terjebak dalam dunia dakwah ni, kita kena tahu bahawa di sana ada juga cabaran. Jangan kita rasa selesa sangat. Walaupun kita buat satu posting, 4 hari, 5 hari, likers kita tu semakin ramai. Ingat, di sana ada cabaran dan tentangan yang akan menyerang kita. Itu kita kena letaklah dalam mindset kita. Bila aku seorang pendakwah, aku akan ditentang. Kalau kita tidak letak begitu, kita akan rasa selesa sama. Bila mana kita dikecam sekali, kita rasa down, jatuh, sejatuh-jatuhnya. Kerana apa? Kerana sentiasa berada dalam keselesaan dan tidak pernah menggambarkan bahawasanya bila dunia dakwah ni akan diserang. Tidak. Maka hari ini saya ingin menyatakan sekali lagi bahawasanya bila kita berada dalam zon dakwah ini, maka kita kena merasakan situasi positif dan negatif dalam kehidupan kita. Bila kita kerja dakwah, sudah tentu mungkin ada sains-sains kita di sekolah tidak suka kepada kita. Boleh jadi tidak suka kepada kita. Maka sudah tentu kita kena adanya sifat keterbukaan. Kita jangan anggap mereka itu sebagai musuh kita. Jangan. Kita berdakwahlah. Mungkin boleh jadi suatu hari nanti dia akan berubah, dia akan memahami apa yang kita buat pada hari ini. Jadi sekadar itu saja pada hari ini. Dan sebelum itu juga ada beberapa poin berkaitan dengan tentangan cabaran ni. Semua banyak, cuma saya nak simpulkan
antara serangan cabarannya dia ada dalaman dan luaran. Antaranya cabaran dalamannya iaitu kita tidak faham sendiri apa itu dakwah. Sebab apa aku kena buat kerja dakwah ni? Sebab apa? Tak faham. Itu cabaran dalamnya. Halangan dalaman kita. Yang keduanya, dalam kita bekerja dakwah ni, lebih-lebih sekali lah dalam era pasca pandemik COVID-19, kita rasa terdesak. Kita nak buat kerja tapi kita mengharapkan hasil. Iaitu dalam bahasa Inggerisnya panggil money oriented. Kita buat kerja tapi nak hasil. Tak boleh. Walaupun kita dalam pasca pandemik ni, kita kena adanya keikhlasan. Aku buat kerja dakwah ni adalah kerana Allah Ta'ala semata-mata. Bukan kerana aku nak upah. Tak lagi sekolah ni. Dah pilih-pilih aja. Bah aku tak duit kat aku ni. Contohlah. Tiba-tiba, mu nak kerja, ada kerja kat aku. Boleh. Mu tolong sikit-sikit. Update. Buat design ke. Berapa nak bayar? Kita rasa nak buat benda tu dengan hasil, money, duit. Maka itu melambangkan ketidakikhlasan kita lah. Kalau tanya gurau-gurau tu, tak apa. Sebab kalau kita faham dah, dia tu orang ikhlas, saja dah tanya gurau-gurau, tu tidak apa. Itu pentinglah bagi kita. Kita buat kerja dan kita mengharapkan hasil. Bukan kita ni golongan money oriented. Kemudiannya, kita kena kenal juga di mana ulama Rabbani dan ulama su. Ulama Rabbani innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ulama Rabbani itu ulama yang mana dia hanya takut hanya pada Allah. Hanya takut pada Allah. Adapun ulama su ni, ulama sebagaimana kalau dalam Quran ni disebut ulama Bani Israel. Itu ulama pada zaman Nabi Musa AS. So ulama ada ilmu pengetahuan tapi dalam masa yang sama dia tak suka pada dia termakan dengan hasutan kemewahan. Maka inilah yang kita tak mahu. Kalau kita nak cari tok guru, carilah tok guru yang benar. Bukan tok guru yang mana tok guru ni nak tolong kita tapi sikit-sikit pitih, sikit-sikit nak mewah. Tu mungkin ada kesilapan lah. Mungkin kita kena lebih berhati-hati atau berwaspada. Okey, itu serangan dalaman. Kemudian serangan luarannya adalah kita bila mana kita berada dalam platform media sosial ni akan terdedah pelbagai serangan. Sama ada serangan pemikiran. Sebab cara orang berfikir ni dia akan tulis dalam bentuk penulisan mereka. Dan satu kaedahnya ada menyebut apa yang ditulis itulah yang nak diperkatakan. Apa yang ditulis itulah yang nak diperkatakan. Maka kaedah tersebut sekiranya sayang kita tulis benda yang terbaik, itulah sebenarnya hak dia nak kata. Maka sekiranya orang itu berfikiran negatif ataupun berfikiran liberal ke sekularisme, maka kita kena berhati-hati. Bila kita terjebak dalam dunia media sosial ini, kita kena berhati-hati. Paling tidak kita perlu ada seorang ataupun 2-3 lebih ramai lebih bagus untuk memantau kita dalam kita mengendalikan media sosial. Jangan tidak ada. Sehingga tidak ada orang yang memandu kita, mungkin kita akan tergelojoh dan terlanjur dalam mengemudi bahtera media sosial ini. Menyebabkan kita ni lalah kali jadi bukan pendakwah dah. Lalah kali dia pula kena orang dakwah. Itu satu kesilapan yang besar. Kena berhati-hati dengan serangan pemikiran. Yang keduanya, antara serangannya adalah bentuk serangan luaran ialah faktor luaran iaitu kerajaan lah. Kalau kita sekarang kita duduk Kelantan, alhamdulillah. Kerajaan kita ni contoh dalam cyborg di tepi jalan semuanya menutup aurat. Maka itu adalah mendorong. Tapi bila kita kecek bab Malaysia luar, maka bila kita kecek bab Malaysia luar, ada lagi orang mana orang yang memiliki kuasa politik ini masih tidak menginginkan kuasa agama Islam itu berada di atas. Itu halangan. Sebenarnya kita sebagai pendakwah ni, itu sajalah kita. Kita nak bawa orang faham tentang agama Islam dan buat apa yang agama suruh. Itu sebenarnya. Dan begitu juga kerajaan Islam Kelantan kita pada hari ini. Hak tu ya sebenarnya. Tapi dalam masa nak suruh orang faham Islam, masih ada lagi orang yang menentang dan orang yang nak lawan kita. Dan yang ketiganya dalam cabaran kita dalam COVID-19 ini juga, dalam pandemik COVID-19 ini juga akan menyebabkan program-program dakwah berbentuk bersemuka ini tidak ada. Tapi walaupun tidak bersemuka, sentuhan hati itu masih boleh berlaku dalam dunia pandemik COVID-19 ini. Walaupun kita tidak boleh bersentuhan tangan, tidak bersentuhan tubuh pipi ke pipi, peluk dan sebagainya, tetapi sentuhan rohani
masih ada. Maka gunalah platform ini, peluang ini untuk kita masukkan apa jua bentuk elemen dakwah ke dalam media sosial kita ni, supaya sentuhan rohani itu dapat dirasai oleh semua orang, tak kira lah orang Islam ataupun orang bukan Islam. Jadi sekadar itulah daripada saya, mudah-mudahan apa yang baik itu dapat kita tambah lagi dengan kita mencari ilmu di luar sana, supaya gerak kerja dakwah kita itu selari dengan ilmu, dan kita buat kerja dakwah tapi di atas semangat semata-mata. Itu kita tidak maulah. Jadi apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang dalam hal itu datangnya daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.